Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar hadis hukum yang pertama, iaitu menjauhi arak. Okey, mari kita lihat standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran ini adalah apa yang diharapkan pelajar dapat capai. Yang pertama, pelajar akan dapat menyatakan tuntutan hukum daripada matan hadis. Yang kedua, pelajar akan dapat menjelaskan istinbat hukum berdasarkan lafaz la'ana. Yang ketiga, menghuraikan 10 perkara yang berkaitan dengan arak. Seterusnya, yang keempat, menilai kepentingan menjauhi keterlibatan dengan arak. Dan yang terakhir sekali, pelajar akan dapat menjana idea ataupun usaha yang perlu dilakukan untuk menghindari perbuatan yang berkaitan dengan arak. Okey, seterusnya kita lihat kepada, ini adalah ringkasan lah. Seperti tadi, yang pertama tuntutan hukum, yang kedua istinbat hukum, yang ketiga 10 perkara berkaitan arak. Yang keempat, kepentingan menjauhi arak. Yang kelima, usaha menghindari perbuatan berkaitan arak. Okey, seterusnya kita lihat kepada hadis. Okey, lihat masuk hadis. Daripada Haywah berkata, Malik bin Khair Zubadi ini menceritakan kepada ku. Ku ni kembali kepada Haywah. Maknanya Malik ni menceritakan kepada Haywah, sesungguhnya lagi seorang Malik. Ada dua Malik. Malik bin Sa'di Tujibi meriwayatkan bahawa dia mendengar Ibnu Abbas berkata, Jibril telah mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat arak. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang memerahnya. Yang ketiga, orang yang meminta diperahkannya. Yang keempat, orang yang membawanya. Yang kelima, orang yang meminta dibawakan arak untuknya. Yang keenam, orang yang meminumnya. Yang ketujuh, orang yang menjualnya. Yang ke-8, orang yang meminta dijualkan arak untuknya. Yang ke-9, memberi minum kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang ke-10, orang yang meminta dituangkan arak untuknya. Okey, ini adalah 10 perkara yang berkaitan dengan arak. Okey, seterusnya, tuntutan hukum. Okey, tuntutan hukum ini adalah apa tuntutan yang berada di dalam hadis tersebut. Okey, yang pertama adalah arak adalah haram. Okey, ini tuntutan hukum pertama. Yang kedua adalah golongan yang terlibat dengan arak juga adalah haram. Okey, golongan ini adalah 10 golongan tadi. Termasuk juga dengan arak lah. Okey, awak nyatakanlah apa itu golongan-golongannya, sama seperti yang sebelah. Seterusnya kita lihat pengertian arak. Arak daripada segi bahasa adalah menutupi. Dari segi istilah pula ialah setiap minuman yang memabukkan hasil daripada perahan anggur dan lain-lain. Maksudnya bukan hanya anggur sahaja, tetapi apa-apa benda yang boleh memabukkan dia adalah haram. Contohnya kalau kita buat tapai, air tapai tu kita peram lama-lama sehingga bila minum menyebabkan mabuk, maka ia adalah haram. Contohnya macam kalau di negeri Sarawak, mereka ada air tuak. Air tuak itu juga adalah hasil daripada peraman yang apabila minum juga boleh menyebabkan mabuk, maka hukumnya adalah haram. Okey, seterusnya kita lihat perkara yang berkaitan dengan arak. Yang pertama adalah kadar arak. Okey, kadar ini walaupun dia banyak ataupun sedikit, ia tetap haram. Okey, hukuman. Hukuman orang yang meminum arak walaupun diminum banyak ataupun diminum sedikit tetap dikenakan hukuman hudud. Okey, syarat-syarat orang yang dikenakan hukuman hudud ini adalah mereka ini sudah baligh, mereka ini berakal dan mereka ini meminum sesuatu minuman yang memabukkan. Seterusnya, kadar hudud ini adalah 40 kali sebatan. Cara bagaimana nak sabitkan hukuman hudud, kena ada 2 orang saksi. Ni penyaksian lah. Ataupun orang yang meminum arak itu dia mengaku sendiri. Okey, dan syarat-syarat untuk saksi, ni syarat syarat-syarat untuk saksi, mereka mestilah Muslim dan adil. Okey, seterusnya kita berpindah kepada istinbat hukum setelah menggunakan kaedah lahkehu. Lahkehu iaitu L bagi lafaz. Lafaz ini berdasarkan lafaz la'ana. Kemudian A. A ini merujuk kepada alamat dalam bentuk fi'il lah, contohnya fi'il amal. Okey, bagi lafaz ini tiada alamat, kita ambil maksud. Okey, yang bermaksud Allah melaknat. Kemudian H. H ini merujuk kepada hukum. Hukum iaitu setiap perkara yang dilaknat oleh Allah, hukumnya adalah haram. Kena sebut perkataan hukumnya itu apa? Haram. Haram ni kena sebut. Kalau pelajar hanya sebut merujuk kepada perkara yang dilaknat oleh Allah, maka salah. Okey, kehu. Kehu ini adalah kesimpulan hukum.
Kena ulang balik haram ni, nampak ada 2 kali haram. Oleh itu segala perkara yang berkaitan dengan arak hukumnya adalah haram. 10 perkara yang berkaitan dengan arak berdasarkan hadis. Okey, ada 10. Kalau rujuk dalam buku teks, ini yang saya screenshot dalam buku teks lah. Arak, iaitu segala minuman yang boleh memabukkan. Tak kisahlah kalau minuman itu walaupun bukan namanya arak. Contoh macam tadi air tuak, air nira. Air nira pada dasarnya adalah boleh diminum ataupun harus. Tetapi kalau kita dah peram dia terlampau lama dan minum boleh menyebabkan mabuk, maka dia dalam kategori arak. Okey, yang kedua, pemerah arak, sir, iaitu orang yang bekerja untuk menjadikan arak ini sebagai minuman. Orang yang memerah arak ni lah. Okey, yang ketiga, orang yang membuat arak, contohnya pengilang arak. Okey, yang keempat, orang yang membawa arak. Orang yang membawa arak juga hukumnya adalah haram. Maksudnya dibawa lori arak, dia bawa tolong angkat arak daripada bawa daripada lori ke store, tu juga adalah dikira pembawa arak. Kemudian pemesan arak, orang yang memesan arak untuk diminum. Maksudnya kita pesan. Contohnya kalau bos kita minta tolong beli, kita tolong pesan, hukumnya adalah haram. Seterusnya, peminum arak. Orang yang meminum arak sama ada mabuk ataupun tidak mabuk. Maksudnya dia minum arak. Arak pada dasarnya adalah minuman yang haram, yang memabukkan. Peminum yang minum tu, seperti yang tadi yang kita telah ulas tadi, walaupun dia minum sedikit ataupun banyak, kalau sedikit contohnya tak mabuk, dia tetap haram. Okey, yang ketujuh, penjual arak. Orang yang menjual arak sebagai pekerjaan ataupun punca pendapatan. Contohnya orang yang buka kedai arak, orang yang terlibat dalam segala urus niaga arak lah, penjual arak. Okey, pembeli arak. Pembeli ini orang yang meminum arak. Pembeli ini orang yang membeli arak. Yang kesembilan, pelayan. Orang yang menghidangkan arak sebagai minuman kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah pelanggan arak. Okey, pelanggan arak, orang yang meminta arak untuk dijadikan sebagai minuman. Okey, setiap perkara ini, 10 perkara ini ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan arak hukumnya adalah haram. Contohnya kalau awak kerja dekat cashier, Speedmart ke, ada orang beli arak. Bila kita jadi jurujual ketika itu, kita yang menjual arak, maka hukum kita terlibat dalam proses jual beli arak itu adalah haram. Okey, seterusnya kepentingan untuk menjauhi arak. Okey, yang pertama untuk menjaga akal. Kenapa kena jaga akal? Supaya akal kita ini tetap waras dan kita boleh berfikir dengan baik. Okey, yang kedua untuk mengelakkan maksiat. Kerana arak ini adalah ibu segala maksiat. Bila seseorang itu dah minum arak, dia akan lupa dirilah. Okey. Yang ketiga untuk mengelakkan penyakit. Pelbagai penyakit yang boleh kita dapat daripada hasil daripada minum arak ini, kerana arak ini mengandungi bahan-bahan yang bahaya lah. Okey, ini pelajar-pelajar boleh Google. Dalam Google banyak info-info tentang penyakit-penyakit yang akan diperolehi berkaitan dengan arak. Okey, yang seterusnya, yang keempat, menjauhi pembaziran. Supaya duit yang kita boleh ada tu, kita boleh gunakan pada perkara-perkara yang lebih berfaedah. Okey, seterusnya, yang terakhir, kita pindah kepada langkah-langkah untuk menghindari arak. Bagaimana langkah-langkah supaya arak ini dapat dihindari? Okey, yang pertama, kalau kita tengok yang pertama ini merujuk kepada kerajaan, iaitu kerajaan perlulah perketatkan undang-undang yang sedia ada. Okay, mungkin undang-undang sekarang ni lebih ringan. Bila diketatkan, mungkin menyebabkan masyarakat takut untuk terjebak dengan arak. Okey, yang kedua, yang ini masyarakat boleh, kerajaan pun boleh. Okey, yang kedua ini menyebarkan kempen tentang menjauhi arak. Menyebarkan kempen ni dalam pelbagai bentuk lah, sama ada melalui media sosial. Sekarang ni aktif media sosial lah, sama ada Facebook, Instagram ataupun melalui televisyen. Okey, seterusnya kerajaan. Ini berkaitan dengan kerajaan. Kerajaan boleh meningkatkan cukai arak. Okey. Yang keempat, okey, ini berkaitan dengan diri sendiri, iaitu individu tidak memproses arak secara sendiri. Okey, arak ni bukan hanya yang terdapat di kedai macam saya cakap tadi. Arak ini juga kita boleh proses sendiri. Contohnya macam air tuak tadi tu. Macam air nira. Air nira tu bila kita peram lama, maka ia boleh juga menjadi salah satu
salah satu bentuk arak jugalah sebab ia memabukkan. Okey, sekian sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Semoga ia memberi manfaat kepada anda semua. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.